Helmi, saya start live di TikTok sudah. Assalamualaikum, hai. Belum lagi saya nampak. Nama profil apa ni? Nama profil yang ni? Belum nampak. Helmet. Saya nak dengar suara Helmi. Mana sa? Jadi biarkanlah dia helmet selama-lamanya. Okey juga. Kamu tukar dulu. Okey, boleh. Take your time. Hai, yang sudah masuk tu, cepat masuk. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hai Aisyah, hai Adam the brother. Hai Izzat Safwan. Hai Nats. Sheila Titi. Okey, mari bantu saya tap-tap screen dulu. Share link live ini, TikTok ini kepada rakan-rakan anda yang ada akaun TikTok. So, bolehlah join di TikTok. Dan yang tidak ada akaun TikTok boleh join di platform lagi satu. Okey, sekejap ya. Halo semua, halo. Boleh dengar suara saya di TikTok? Oke. Oke semua, selamat datang. Welcome to the stream, welcome to the live TikTok semuanya. Oke. Sebentar lagi kita akan live juga di Facebook. Maafkan saya, di media sosial biru sebentar lagi. Jadi stay tune. Kamu boleh tengok di mana-mana pun boleh ya. Oke, halo, assalamualaikum semua. Welcome back. Selamat datang kembali di program pada hari ini. Oke, sebelum kita memulakanlah, kita bagi peluang dulu lah untuk beberapa menit untuk kita bagi peluang kepada warga-warga TikTok, warga-warga yang lain untuk masuk ke live kita pada hari ini. Oke, kita bagi masa dalam 5 menit lah. Dalam 5 menit lagi kita akan mulai untuk program kita pada hari ini. Yang mana baru masuk tuh, mari sama-sama kita like and share terlebih dahulu. Kita kongsi-kongsikan kepada rakan-rakan, kepada sahabat handai kamu yang mungkin sedang masih bercuti-cuti kan. Mungkin juga sedang ada yang tengah intern. Mungkin juga ada yang sudah balik kampung. Ada yang tengah balik Semenanjung. Sebab kita faham sekarang pada sekarang ini memang tengah cuti SEM. Jadi ambillah peluang sama-sama kita pada hari ini. Walaupun kamu tengah bercuti, tapi tidak ada istilah ada timing saja untuk timba ilmu. Jadi kita kena sentiasa tambah kita punya ilmu dan juga apa-apa yang kita perlukan untuk persediaan kita menghadapi di alam pekerjaan di kemudian hari. Okey, jadi kepada semua pelajar-pelajar Universiti Malaysia Sabah terutamanya, dan juga mungkin saya faham ada warga-warga daripada UMS yang masuk ke live ini. Jadi semua dialu-alukan. Kongsikan kepada semua-semua yang ada pada hari ini, okey? Sebentar lagi kita akan mula dalam beberapa minit. Kita bagi peluang kepada sesiapa untuk sharekan dan juga kongsikan kepada rakan-rakan kamu.
Karena ini adalah satu peluang yang agak besar untuk kamu, di mana kita akan adakan resume talk pada hari ini. Ya, akan sangat-sangat berkait rapatlah dengan kita punya alam pekerjaan nanti. Which is sebelum kita apply ke kerja, mestilah kita kena sediakan resume ataupun CV, betul? Jadi, stay tune. Kita akan mulai sebentar saja lagi. Dan juga di warga-warga TikTok, mari kita kongsikan bersama terlebih dahulu. Ya, ada 7 mata memandang di sini. Mari. Dan TikTok maafkan saya sebab saya tidak ada dapat on kan saya punya wajah kamera pada hari ini. Sebab ada kekangan daripada TikTok itu sendirilah. Which is kena ada certain follower untuk saya menghidupkan kamera tersebut. Jadi kamu hanya mendengar suara saya lah. Sebab perkongsian yang selebihnya dan banyak akan dikongsikan oleh kita punya speaker pada hari ini. Okay? Dalam jam 1 tepat kita akan mula. Terlebih. Oke, warga-warga TikTok, mari kita tap-tapkan dulu, kasih share-share dulu, kasih banyak-banyak, kita sampaikan dulu tuh 1.000 supaya senang kita punya orang bilang algoritma TikTok tuh capai kepada audiens-audiens yang ada. Mungkin ada audiens-audiens yang mungkin sedang mencari kerja kan, ngam-ngam pula masuk dia punya FYP. Jadi itu sangat sesuai lah untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, untuk mereka meniba ke pengalaman-pengalaman yang lain dalam mengaplikasikan dalam resume mereka. Apa-apa pun, Assalamualaikum sekali lagi dan selamat tengah hari pada hari ini. Di waktu tengah hari ini, marilah kita sama-sama bersama dengan speaker kita pada hari ini. Oke? Oke. Untuk hari ini, which is kita sedia maklum bahwa kita teruskan lagi dengan program One Week, One Industry, e-career talk pada hari ini. Seperti yang kita sedia maklum, kita sudah ada jumpa beberapa industri. Yaitu sebelum ini kita jumpa dengan Pen Academy. Lepas tu hari yang seterusnya kita jumpa dengan DRCA Management. Dan juga kita jumpa juga dengan Borneo Unite. Dan juga McDonald. Jadi kita sudah jumpa beberapa industri yang sudah sedia memberi kita peluang pekerjaan yang ada. Contohnya macam baru-baru ini dia ada kongsikan apa-apa jawatan yang diperlukan, apa-apa internship yang ditawarkan, dan berbagai-bagai lagi. Tapi kalau kita mau apply ke pekerjaan tersebut, kita mestilah sediakan satu benda ini. Seperti yang tajuk tu lah kamu nampak, resume ataupun CV. Jadi untuk hari ini, kita akan dengar bersama-sama perkongsian daripada speaker kita pada hari ini. Yang mungkin saya akan perkenalkan. Mungkin tidak lain tidak bukan yang kamu selalu juga jumpa. Dan juga kita jumpa secara fizikal dan juga online pada hari ini. Tapi sebelum itu kita kenal-kenal lah terlebih dahulu kan. Kita dengar dulu suara speaker kita. Pak Pun, Assalamualaikum Puan Nurul. Sehat Puan Nurul hari ini? Sound check. Alhamdulillah sehat. Boleh dengar saya dengan jelas, Amy? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Audit ni selalunya kalau dengar Puan Nurul bercakap tidak sabar-sabar untuk mendengar apa yang akan dikongsikan pada hari ini ya Puan Nurul. Alhamdulillah. Ya sebenarnya. Ya tajuk hangat nih, tajuk hangat. Yang sangat hangat ya. Sebab kita memang asal kita jumpa Puan Nurul, resume Puan Nurul. Jadi ini adalah satu benda yang orang bilang memang kita tertunggu-tunggu ya. Sebab benda ini sangat penting buat semua. Mungkin selama ini kamu selalu nampak Puan Nurul kongsi pasal resume. Tapi ada yang mungkin kadang-kadang ambil sambil lewat pasal perkara ni. Tapi benda ini sangat-sangat penting. Okey? Jadi sebelum kita memulakan, mungkin kita kenal-kenal terlebih dahulu lah. Which is mungkin kepada yang belum kenal, warga UMS mungkin sudah kenal siapa Puan Nurul Fatihah ini. Jadi saya akan kenalkan terlebih dahulu speaker kita pada hari ini.
untuk resume talk dalam One Week, One Industry e-career talk. Okay? So, Puan Nurul merupakan pegawai psikologi di Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar ataupun dikenali sebagai PKPKP-UMS. Terlebih PKPKP-UMS. Jadi Puan Nurul ini juga merupakan, kalau kamu tahu, merupakan alumni daripada Universiti Malaysia Sabah itu sendiri. Dan juga pernah menyambung dalam degree in counselling. Dan juga beliau juga pernah menyambung dalam undang-undang di UiTM, kalau tak silap saya. Jadi, begitu sekali perkongsian yang akan disampaikan pada hari ini agak sesuai. Kerana beliau juga merupakan seorang Human Resource Advisor di Golden Borneo Center Senyum Berhad. Jadi, bila kita sebut pasal HR ni, ia berkaitan dengan pekerja-pekerja dan juga recruitment. Jadi, beliau ni sangat orang panggil mengetahui lebih mendalam berkaitan dengan penerimaan pekerja-pekerja, apa yang diperlukan oleh pekerja-pekerja dan sebagainya. Okey. Jadi kepakaran-kepakaran Puan Nurul ni juga adalah berkaitan dengan certified in solution focused therapy and then also in neo-cognitive behavior therapy. Jadi juga kita nampak sini Puan Nurul sangat-sangat berkebolehan dalam pelbagai perkara ya. Jadi Puan Nurul juga merupakan seorang kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Okey, jadi sini adalah orang panggil kita tertunggu-tunggu daripada apa yang dikongsikan oleh Puan Nurul pada hari ini dalam resume talk pada hari ini. Okey, jadi kalau kamu ada resume yang kamu ingin sampaikan, kamu boleh tengok di caption yang ada dipaparkan di bawah lah, ataupun nanti kami akan letakkan nombor Puan Nurul dan sebagainya untuk kamu kongsikan resume kamu supaya Puan Nurul boleh review. Betul kan Puan Nurul? Betul. Jadi sesiapa yang inginkan boleh sendkan resume kamu. Selepas kita punya perkongsian ni, kita boleh review. Sesiapa sahaja yang mau review dia punya resume lah. Okay? So tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan kita punya talk lah pada hari ini. Resume talk. Okay? Puan Nurul, saya serahkan kepada Puan Nurul untuk meneruskan berkaitan dengan industri pada hari ini. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Helmi yang penuh semangat berkobar-kobar. Kita jadi walaupun yang mungkin baru lepas lunch, mungkin kebiasaannya mengantuk terus macam bangkit kan? Tahniah. Terima kasih Encik Helmi atas pembukaan yang begitu membangkitkan. Okey, so Alhamdulillah sekali lagi hari ini saya berpeluang untuk bersama anda semua untuk satu sesi perkongsian mengenai resume. Sekali lagi saya rasa ini untuk tahun ini adalah siri ke-6 walaupun di pelbagai platform dan juga lokasi. So, saya rasa ini adalah perkongsian ke-6 lah berkenaan resume. Okay, so saya doakan yang join pada tengah hari ini sudah pun makan tengah hari dan tidak join dalam keadaan kelaparan. Sudah makan ke tu? Boleh komen yang di sini, adakah anda sudah makan atau tengah mengikuti siaran ini dalam keadaan kelaparan? Tolong ya, jangan seksa diri. Okay, sesi kita santai-santai saja. Kalau mau pergi buat Maggi sekejap untuk join balik atau sambil-sambil berkopi, dipersilakan. Saya halalkan. Saya pun Alhamdulillah sudah pun menggigit sikit lah, jadi tidaklah kita laparkan tengah hari ni. Kalau belum makan bahaya juga tu kalau dengar talk sambil perut kosong, nanti ilmu susah masuk. So doakan saya boleh menyampaikan sesi perkongsian ini dengan baik. Right. Alamak, Encik Wenli kita lapar mau makan tapi sakit gigi. Itu saya tak boleh tolong, kena jumpa doktor gigi. Saya doktor resume saja Encik Wenli. Nanti salah ubatnya. Okey, yang di sini yang di TikTok sudah makan angin boleh lah kan? Makan angin. Terpulang kepada kepulihan diri. Kalau makan angin memadai, saya doakan anda survive sesi 1 jam ni. Okey, kita cuba selesaikan sesi perkongsian ni dalam 1 jam. So, untuk hari ini, insyaAllah kita akan pergi secara sekilas pandang mengenai apa itu resume. Saya yakin kalau anda telah memilih untuk join sesi pada tengah hari ini, anda adalah orang yang telah faham apa itu resume dan mungkin sedang mempersiapkan resume untuk bertempur di medan temu duga. Okay, so saya doakan resume anda hanya perlu sedikit penambahbaikan selepas sesi ini.
Ada mungkin juga yang datang kosong-kosong ataupun mungkin yang baru second year, baru mau belajar beresume pun tidak apa. Hopefully sesi ini boleh membantu. Okay, kemudian kita akan pergi sedikit apakah perbezaan resume dan juga CV. Ramai yang keliru apa itu CV, apa itu resume, sebab dalam job description ataupun permintaan majikan apabila menghantar resume, ada yang minta resume, ada yang minta CV. So anda kena pandai bezakan supaya dapat memenuhi kehendak majikan. Kemudian yang akhir sekali, saya akan cuba kongsikan tips untuk menyediakan resume yang padu, insyaAllah. Okay? Alright. Seterusnya, okay, sebelum saya pergi lebih lanjut, suka untuk saya buka fikiran anda semua supaya faham kenapa resume anda perlu padu ataupun kenapa resume anda perlu menyerlah berbanding orang lain, kenapa resume anda perlu sangat bagus. Bukan bagus saja tetapi sangat bagus dan mungkin terbagus supaya anda boleh menangkap perhatian majikan. Okay, untuk pengetahuan anda, mungkin ada yang tidak tahu, majikan ataupun pengurus human resource ini menerima lambakan resume. Ada yang menerima 1000 resume setiap bulan. Jadi kalau resume anda biasa-biasa sahaja, okay, tidak menyerlah ataupun tidak begitu memberi impak, resume anda mungkin menjadi sekadar sepintas lalu. Dia tengok sekejap and then dia cakap next. So make sure your resume mampu membuat majikan anda terkesima dan memanggil dirinya untuk memanggil anda ke sesi temu duga. Okay? So kena hadam. Resume majikan terima banyak, anda perlu menyerlah. Alright? So kalau ada mindset itu, kita boleh teruskan. Okay, back kepada sesi perbincangan yang pertama tadi. Apa itu resume? Okay, Encik Helmi, di tahun terakhir ni saya percaya mungkin sudah ada lah. Kalau apa orang Sabah bilang, at least dia punya draft-draft ke burung-burungnya sudah ada lah. Jangan langsung belum ada lah kan. Jangan juga yang belum ada langsung. So final year student should be ready dengan resume yang meyakinkan. Tinggal sedikit touch up sahaja bila mahu dimajukan kepada majikan. Okay, so bila anda tengok yang saya paparkan di hadapan ni, ada macam-macam jenis resume. Okay, ada macam-macam jenis resume. Ada yang colourful, ada yang black and white, ada yang letak muka, ada yang tidak letak muka. Okay, ada yang 2 muka surat, ada yang 1 muka surat. So, apa kriteria resume yang strong ataupun padu ini tadi? Kita akan kupaslah rahsianya selepas ini, ataupun mungkin bukan rahsia lagi, cuma anda hanya perlu touch up sedikit sahajalah. So harap ini okay, resume versus CV. Mungkin saya tengok dulu komen di ruangan komen, apa yang anda faham tentang perbezaan resume dan juga CV. Cuba komen di ruangan komen. Kita tengok dulu audiens kita ni ada idea ke apa resume dan CV ni, ataupun sama saja puan? Di sini di sebelah kiri ada yang sebut bukan sama saja kah? Okay. Ada yang rasa macam sama lah kan? Mungkin ada idea apa perbezaan yang mungkin anda pernah dengar. Resume macam ni, CV macam ni. Ada komen, boleh saya tengok? Kalau dari pihak saya mungkin kalau sebelum ini saya pun anggap CV dan resume ni sama saja. Tolong hantar CV, saya hantar benda yang sama. Tolong hantar resume, saya hantar benda yang sama. Jadi kita dengar apa perbezaannya sebenarnya ni kan? Okey, kita ada komen yang agak bijak di situ Encik Helmi. Ada dari Nick Wani, CV details, resume macam surface sahaja, the details of CV tu. Okey. Farah Hazrin pula komen CV macam yang khas untuk kenal sikit-sikit je. Mau kasih tahu apa tujuan. Mana boleh resume sikit-sikit saja aku kasih tahu Farah. Okay, dia macam betul tapi belum tepat lah. InsyaAllah saya cuba bantu. So untuk resume, anak-anak sekalian yang dikasihi yang bakal bertempur di medan temu duga dan juga penghantaran resume, CV adalah satu dokumen yang lebih details dan menyeluruh. Okay, dan selalunya CV ni orang sebut curriculum vitae. Tolong ya, kita betulkan hari ini. Betulkan saya kalau saya juga yang salah. Sebutan sebenar curriculum vitae itu ialah curriculum vitae. VITAE, curriculum vitae. Bukan vitae. Nampak macam vitae kan, rupa dia tu vitae. So ilmu baru, saya pun sebenarnya baru sedar dalam beberapa bulan yang lepas kita selama ni salah guna curriculum vitae kan. So vitae rupanya.
Okay, so balik pada maksud CV tadi. CV adalah satu dokumen yang lebih details dan menyeluruh mengenai satu, academic credentials, dan kedua, professional experience. So, bila majikan minta CV, anda perlu menceritakan A to Z mengenai pengalaman kerja dan juga penglibatan akademik anda. Dan selalunya lah, okay, CV ni hanya diminta ataupun majikan hanya perlukan daripada calon yang mungkin memerlukan mereka melantik orang yang berpengalaman 5 tahun ke atas. Okay, jaranglah majikan meminta dokumen CV daripada fresh graduates. Sebab, yalah kita kan fresh graduate, mau bagi CV tak tahu juga apa yang mau dicerita panjang-panjang. Memang pendek saja cerita pengalaman dan juga akademik kita kan. Degree 1-2 saja. So, tidak sesuai lah kalau kita cuba kongsikan CV. So, CV ni selalunya melibatkan permohonan, kenaikan pangkat sebagai contoh dan juga jawatan-jawatan yang berpengalaman 5 tahun ke atas dan level jawatan itu lebih senior ataupun lebih tinggi. Okey, ada komen patutlah tidak lepas interview CV saya salah ni. InsyaAllah lepas ni jangan salah lagi lah kan. Minta resume dia bagi CV pula sampai 5-6 muka surat. Memang muntahlah majikan baca kan. Okay. Di TikTok macam ada sokongan lah kali kalau CV. Sokongan macam mana tu? Tak perlu disokong-sokong. Okay, kalau untuk CV memang maksudnya anda kena ceritakan A to Z, pengalaman akademik dan juga professional experience. Dan jaranglah fresh graduates kita perlu hantar CV. Selalunya diminta ialah resume sahaja. Okay, dan balik tadi, Farah Hazlin tadi macam ada betul dengan Nik Wani tadi. Dia macam surface saja. Tapi tidaklah boleh kita bagi surface saja untuk resume. Kena details, kena juga tepat dan terkini, tetapi syaratnya ialah kena pastikan konten resume itu adalah yang disenaraikan adalah kelayakan, kemahiran yang menepati keperluan jawatan. Okey, kalau dia perlukan orang level degree, hanya kongsikan 5 tahun terkini. Tidaklah perlu sampai berjela-jela seperti CV. Dan juga kena baca job description betul-betul lah. Okey, penawaran pekerjaan tu kan dia ada requirement, apa yang diperlukan, apa kemahiran yang dia mau. So, tekankan yang itulah. Okey, baru saya tahu pula maksud dia ingatkan CV ni untuk mengurat kerja. Macam-macam ya tengah hari ini. Inilah masalah bila kita lapar ya. Join sesi ni kita tidak mau calon-calon yang lapar. Oh, dia pun agak lapar Okay. kan. Ya, saya cuba habiskan by 2 PM. So, kalau ada yang lapar tidak akan sampai tahap gastrik atau migraine lah. Okay, so harap itu faham setakat ini perbezaan CV dan juga resume. Kalau ada penambahan boleh share di ruangan komen sebab saya pun masih di tahap improve pengetahuan dan juga pengalaman kita lah. Okay, so bila bercakap tentang resume, kita bukan buat resume ni main sumbat-sumbat ataupun ala kadar. Mesti ada preparation, mesti ada apa orang cakap something yang ada lebih awal untuk kita draft sesebuah resume. Okay? Dia tidak boleh jadi macam pap siap ataupun kita generate ataupun guna apa ni AI builder yang cek siap. So mungkin saya akan terlepas beberapa soalan di ruangan TikTok dan juga di sini. Saya harap nanti Cik Helmi bantulah capture soalan-soalan yang mungkin kita boleh kumpul di akhir nanti lah. Sebab kesian juga ni kan kalau ada yang tanya soalan saya tak perasan. Nanti merajuk pula. Sudah dah lapar merajuk lagi. Okay, so pada saya, okay, mengikut pengalaman saya yang tidak seberapa ini, saya percaya dua benda penting ataupun preparation yang paling mustahak untuk menyediakan satu resume ialah first, to get to know yourself, understand yourself. Okay, apa maksud know yourself ni? Satu, anda faham anda layak atau tidak untuk jawatan tersebut. Kedua, anda faham level kemahiran yang anda ada. Okay, kita tidak mahu anda nampak 10 kekosongan, 10 juga dihantarnya resumenya. Dia nak pedulilah layak hendak, cuba saja.
Tidak salah ya kalau kita mau cuba, kenapalah 100 permohonan pun kita mau blast begitu. Tetapi apa yang akan berlaku bila anda sekadar blast dan share sahaja, cuba-cuba nasib, saya risau sampai satu tahap anda akan burn out ataupun keletihan dalam proses memburu pekerjaan. Kan? Ataupun ia akan nampak seolah-olah tidak begitu profesional bila anda terpaksa mungkin mereject. Manalah tahu kan, blast 100 tiba-tiba positive feedback 90. Nak kepingsan mau reply satu-satu tu, anda terpaksa menolak. So itu tidak sehat. Dan kalau boleh, memohonlah ikut kelayakan dan juga sesuai dengan potensi anda mungkin dipanggil temuduga ataupun anda mungkin nail the job. So kena baca betul-betul ataupun faham diri layak kan ya, boleh-boleh kan ya. Kalau macam 60% kekuatan atau keyakinan tu ada, silakan dengan lafaz bismillah. Okay, make sure check juga resume. Dan kedua, know the job details. Baca betul-betul job description. Boleh jadi ada 5 kekosongan dengan jawatan yang sama tetapi berbeza industri ataupun majikan, requirementnya berbeza. Okay, tajuk HR Executive, tapi company A dia perlukan kelayakan orang yang ada SPSS basic. Okay, atau company yang B pula perlukan HR Executive dengan skill menggunakan Power BI. Company C pula HR Executive, sama juga jawatan tapi memerlukan dia pandai menyanyi. Tiba. Contoh, okay, sebab itu anda perlu memohon mengikut kelayakan ataupun mengikut yang diperlukan oleh majikan. Manalah tahu haru biru jadi dia nanti. Dia minta yang pandai menyanyi kan. Time temuduga, kami perlukan HR Executive yang pandai menyanyi. Cuba demo sikit 1-2 rangkap. Nah, kedapatan kalau nak pandai menyanyi. Sebagai contoh. Okay? Dan memang trend sekarang majikan akan minta kamu proof skills itu di dalam sesi temuduga. Ada yang minta proof your portfolio menggunakan SPSS ataupun mungkin portfolio anda buat design, just in case dia perlukan seorang yang ada basic design, akan perlukan portfolio ataupun bukti anda menggunakan skills itu sebagai pengalaman anda beberapa yang diperlukan lah. Okay, so faham setakat itu boleh komen nombor 8 kalau faham. Di TikTok boleh tekan nombor 8 kalau okey. Nomor 8. Okey, 8 sudah di sini, di TikTok ada. Okey, so saya boleh teruskan ya. Tiada yang macam di awang-awangan ataupun macam salah parking ataupun rasa macam apa masih harap tidak ada yang dalam situasi itu ya. Okey, bolehlah ada nombor 8 sini. Okey. Dosa-dosa besar. Okey, dosa-dosa besar penyediaan resume. Menyediakan resume adalah perkara yang klise biasa untuk seseorang yang cari pekerjaan. Tetapi adalah sangat mustahak untuk anda sedar apakah dosa-dosa besar yang boleh menyebabkan resume anda ditolak serta-merta. Boleh jadi. Okay? So, elakkan melakukan dosa-dosa besar ini. Pertama, gagal mengenal pasti keywords dalam tawaran jawatan. Apa itu puan? Okay, macam mana untuk kenal pasti keywords dalam tawaran pekerjaan? Satu, zaman saya dulu jaranglah ada benda ATS ni kan, Applicant Tracking Software. Apa benda ni? Adakah yang baru dengar ni? Kalau ada yang baru dengar, insyaAllah hari ini anda tahu. Okay, ATS adalah satu software yang kita gunakan untuk kita keluarkan keywords berkaitan jawatan yang dipohon supaya keywords yang appear di dalam listing ATS tadi kita boleh masukkan dalam resume kita. Okay, dan itu juga teknik yang sama akan digunakan oleh majikan untuk screen resume anda. Akan ada penggunaan ATS di pihak majikan lah. So sebab melibatkan ribuan resume, mungkin mereka akan menggunakan software ini untuk screen resume. So bila anda gagal mewujudkan keywords yang penting, mungkin resume anda akan ditolak mentah-mentah. Abuk James minta maaf tidak baca komen. Okey, saya cuba mana yang saya dapat tangkap, saya cuba. Walau bagaimanapun saya percaya Encik Helmi, admin kita akan cuba capture kalau ada soalan untuk kita jawab di sesi hujung nanti Q&A. Jangan marah ya, jangan marah. Ya, betul. Okey.
Alright. Okay, thank you Encik Helmi. Kemudian untuk pengetahuan anda juga, okay, 63% majikan menilai sesuatu resume itu berdasarkan keunikan, kespesifikan, kedetailan ataupun ketepatan jawatan tersebut. Maksudnya, anda kena betul-betul hadam apa yang di-offer ataupun apa yang dikehendaki dalam tawaran pekerjaan tersebut supaya keywords ataupun ciri-ciri yang mereka cari itu fit. Tidak ada majikan yang nampak bahagian degree sahaja ataupun dia jaranglah. So 63% majikan sangat memerlukan resume yang unik dan spesifik. Sebab itu dalam sesi perkongsian sebelum ini saya sangat tekankan, kalau anda memohon 10 banyak sangat kan. Kalau anda mohon 5, pastikan 5 resume yang dihantar itu adalah 5 resume yang berbeza. Satu resume untuk satu permohonan. At least edit warna. Okay. Tapi saya yakin dua permohonan ataupun 2 jawatan yang ditawarkan walaupun sama keperluan ataupun sama jawatan, job description akan berbeza. So alert dan pastikan anda sediakan resume yang khusus tepat untuk jawatan yang ditawarkan. Okay. Kemudian yang kedua, alamat email tidak profesional. Handsome sudah muka dia kan di resume itu, formal, rambut belah siring, pakai gel, kilat lagi. Muka pun halus mulus, senyuman manis. Tiba-tiba di bawah nama dia tu dia punya email, jejakaharapanmalaya@gmail.com. Ataupun lonelygirls@gmail.com. Ya, biasanya Puan, yang benda begini kan, saya perasan kalau dari pengalaman saya kan, biasa email yang digunakan dia bawa daripada zaman-zaman dulu dia punya email, Pak. Jadi dia tidak buat email yang orang bilang lebih ke arah formal and professional, professional and so on kan. Walaupun nampak macam remeh kan Helmi, nampak macam remeh. Apalah juga nama email kami tu setakat-setakat, takkanlah tu kena reject. Itu akan menggambarkan satu ciri anda tidak alert dengan apa yang dikatakan sebagai elemen profesionalisme. Be professional, including your email address. Dulu saya ingat lagi zaman saya dulu, saya punya email. Biarlah saya expose ini kan. Email saya guys, putriimpian@gmail.com. Jadi hendakkan meremang burung majikan tu. Putri-putri Beni mohon kan. So make sure kalau anda yang masih belum mewujudkan email yang formal ataupun profesional tadi, boleh wujudkan untuk tujuan resume. Kalau saya cadangkan wujudkanlah satu khas email untuk permohonan pekerjaan. So senanglah satu email tu anda cek status mohonan, tidaklah bercampur aduk dengan email-email yang menerima surat-surat layang. Email-email yang zaman saya dulu ada kita istilah sahabat pena, sahabat email. Zaman sekarang saya tak pasti kalau masih lagi bersahabat melalui email. Sekarang kita kan ada WhatsApp. Alamat tersebut, minta maaf TikTok. Kemudian typos adalah kesalahan ejaan, salah type dan sebagainya. Thank you 3 selipar, ya Allah rajin support PKP. Thank you so much. Okay. Saya kalau masuk gift ni saya terus blank. Okay. Ya, pantang nampak duit. Okay. So balik typos, fokus. Okay, fokus. Typos tadi jangan ada salah ejak, salah grammar. Benda tu remeh, betul. Tidak menggambarkanlah kelayakan anda sepenuhnya, tapi menggambarkan sisi anda sebagai seorang yang terperinci, seorang yang berhati-hati, seorang yang berintegriti. Benda-benda itu melibatkan nilai diri sebegitu kepada majikan dan juga HR. Okay? Melainkanlah kalau anda punya skill tu memang 5 bintang, typo sikit tu tak apalah benda.
ini mantap nih calonnya, salah-salah eja tu tak apa, kita ambil saja. Itu jarang berlaku lah. Tapi selalunya typos akan menyebabkan majikan turn off lah. Rasa macam banyak betul salah eja, so dia akan cenderung untuk skip dan ataupun abaikan resume anda. Kemudian, saya tak boleh sebut lah benda ni. Ada satu profil yang anda perlu kongsikan juga untuk anda boleh expose lebih tentang pencapaian-pencapaian diri. Anda tahulah tu satu lagi platform itu, platform di mana kita boleh engage atau connect dengan industri-industri. Okay. 1.27 petang, kita ada lagi 30 minit. Saya suka fokus bahagian Q&A, so saya pergi laju sedikit. Okay. Resume yang bagus. Ini adalah mazhab PKPKP lah ya. Boleh saya katakan mazhab PKPKP. Kalau mungkin ada pandangan rasa mana ada bagus lagi begini-begini, terpulang. Okay, saya cuma kongsikan apa yang saya rasa terbaik untuk anda juga apply. So kalau rasa anda boleh lebih baik lagi, why not? Silakan. Okay, saya cuma kongsikan resepi asas. Macam lah bagi kita membuat soto, bahkan Helmi. Ada soto tu sedap letak kerupuk-kerupuk, kulit ayam goreng itu kan. Ada yang suka letak ekstra bawang, ada yang letak ekstra lada, limau. So ada yang suka plain rasa dia ala-ala Chinese. So terpulang kepada anda. Tapi resepi ataupun asas tu mesti tidak lari jauh lah. Okay, jangan pula jadi nota cinta pula tu resume. Yang penting so kita balik. Sedap ataupun janji. Betul, janji rasanya soto. Bukan tiba-tiba dia makan, kenapa rasa dia macam tom yum ini? Dia macam lari sudah tajuk kan? Okay. Ada yang letak kaki ayam, Puan Anita cakap. Kaki ayam, saya nak makan kaki ayam, tapi rasa mau cuba tu ada. So nantilah kita cuba. Jam sudah bunyi dekat tengah hari sudah ni, Allah. Okay, alright. So untuk resume yang bagus yang pertama, maklumat calon yang penting sahaja di ruangan biodata diri. Tidak payahlah kamu memasukkan hobi, jumlah adik-beradik, artis kegemaran, warna kesayangan, nama kucing, nama, tak payah. Okay? Masukkan sahaja nama, nombor telefon agar dapat dihubungi, email wajib, lokasi untuk gambaran kepada majikan kedudukan anda, mungkin fleksibiliti anda untuk datang ke pejabat. Okay? Itu antara yang wajib perlu ada. Okay? Jangan lupa, sangat wajib untuk masukkan nombor telefon dan juga email lah. Okay? Yang kedua, header yang jelas, tajuk. Okay. Macam mana saya mau terangkan? Setiap resume tu akan ada dia punya section tu kan. Academic background, experience, skills. So, pecahan section itu mesti jelas. Okay, jangan nampak macam anda buat satu karangan ataupun satu page yang plain, tidak ada tulisan yang lebih bold menunjukkan tajuk, kemudian isi tu point, bila menggunakan point ataupun bullets itu dengan cara yang kemas, teratur, tiadalah yang ada yang tertolak ke kanan, ada yang tertolak ke kiri, macam kena tiup angin kencang pula resume dia kan, berhambur-hambur semua huruf dia. So kalau boleh alignment dia pun cantik, kemas. Ya, betul. Betul Dr. Tara. Okey, kita gunakan email address yang nampak profesional lah. Tak boleh sudah kan yang zaman-zaman dulu tu Dr. Tara, Putri Impian, Abang Macho, Kekasih Hatimu, selamanya @gmail.com. Okey, balik lagi pula contoh-contoh dia tu kan. Okey. Kemudian yang ketiga, skill jelas menunjukkan tahap kecekapan. Ini antara dosa-dosa kecil yang sering dilakukan oleh calon. Skills adalah pengsan employer. Pengsan ada yang terus tolong hentikan semua ini. Okay. Ada yang letak skills, walaupun skill dia hebat-hebat, tetapi dia cuma list saja. Penuh tapi list saja. Kalau saya boleh tunjukkan contoh di hujung nanti kan, dia list saja, tidak memberi maklumat ekstra yang boleh memberi impact. Contoh, Power BI, expert. Canva, intermediate. Kemudian SPSS, beginner. Sebab boleh jadi ada calon, beratus-ratus calon yang sama yang ada kemahiran yang sama. Tapi kalau anda ada perbezaan dari segi tahap, anda ada expert, ada intermediate,
itu adalah satu memberi impact kepada section skills tadi. Okay, macam mana mau gambarkan kecakapan tu? Boleh guna perkataan expert, intermediate, beginner, ataupun boleh gunakan infographic style. Gunakan bullet yang ada 5, kemudian hitam tu menunjukkan tahap. Tu kamu punya kehebatan lah tu kan sekarang. Infografik ni adalah makanan generasi anda sekarang. So saya rasa itu tidak jadi masalah. Cuma banyak yang senaraikan sahaja adalah satu pembaziran info pada saya lah. List sahaja tidak akan begitu memberi impak. Okay. Dan adakah selepasnya? Okay. Dan bila meletakkan skills ini, okay, calon-calon temuduga ataupun bakal graduan, bila letakkan skills, fokus kepada skills yang boleh diukur, okay, yang boleh dibuktikan. Apa maksudnya tu puan? Maksudnya ada juga yang senaraikan skills ni, skills yang tidak boleh diukur. Sebagai contoh, critical thinking dia masukkan. Apa lagi? Teamwork. Apa lagi soft skill Encik Elmi? Time management. Stress. Any kind of soft skill yang kita perlu. Kebanyakannya soft skills lah. Yang sukar untuk diukur. Tidak salah kasih masuk, tapi janganlah sampai 15 semua soft skills. Paling penting ialah hard skills ataupun soft skills yang boleh diukur. Macam mana cara kita ukur skills? Satu, melalui anda boleh membuktikan dalam bentuk sijil, certification, kehadiran bengkel ataupun yang boleh mengukur lah, boleh membuktikan. Okay, kenapa saya cakap soft skill ni selalunya tidak boleh diukur? Sebab ada yang mengaku dia orang yang critical thinking. So how untuk proof? Buat muka gini ya, critical thinking ni gini. So kalau anda ada sijil, pernah menghadiri bengkel ataupun upskilling, critical thinking tahap 3. So ada sijil macam tu boleh dibuktikan. So kalau boleh tidak perlu masukkan soft skill terlalu banyak. Satu atau dua yang relevan sudah okey. Sebab saya jumpa Encik Elmi ya, saya jumpa resume yang segala jenis anak beranak soft skills dia letak. Jadi penuh dengan skills yang begitu yang tidak memberi impak. Nampak macam penuh lah satu resume kan dengan soft skill tapi tidak memberi impak kepada majikan. Kecuali soft skill itu ada pembuktian, sijil dan juga certification tadilah. Okay? Maksudnya kalau harap ada itu jelas. Resume yang kita nampakkan resume sekarang ni ada design-design. Contohnya critical thinking dorang buat skala sendiri, bar. Contohnya 1 to 100 dia macam ada 90%. And so on. So itu benda tu tidak relevan lah bagi majikan. Kalau ada pembuktian sijil apa tadi, okey. Tapi kalau tidak dapat dibuktikan, itu kira soft skill ataupun skill shock sendiri. Saya risau itu. Anda boleh isi resume itu dengan benda yang lebih impactful berbanding bagi benda yang istilahnya tidak begitu membazir ruang lah, bahkan dia tidak begitu memberi impact. Betul, Chelsea. Ramai yang buat resume penuh dengan soft skill. Anak beranak jiran, adik, segala jenis soft skill dia letak. Sampai 15 skills. Tapi semua soft skill yang tidak dapat dia buktikan. So dia menjadi section skills tu macam hambar lah. Okay. Okay, ada soalan di situ. Kita kumpul dulu. Okay. Seterusnya, yang keempat. Bila anda letakkan maklumat academic background, okay, selalunya orang akan letak nama universiti, kemudian ijazah sarjana yang diperoleh, pointer, betul? Okay, itu ngam sudah. Tapi macam mana mau jadikan section ini lebih impactful? Okay, ialah dengan anda meletakkan 3 subjek yang berkaitan dengan jawatan yang dipilih. Carilah dalam senarai subjek yang dalam kos anda selama 3-4 tahun tu, cari mana subjek yang anda skor dengan baik dan related dengan jawatan yang dimohon. Senaraikan situ subjek tu. Contoh, data analysis using SPSS. Kemahiran temuduga tahap 5 bintang. Dia punya kos tu kan, senaraikan. So anda boleh tunjuk juga situ. Dapat grade A, dapat grade B. Mana yang gagal tu dapat ada di tengah bang.
Okay, itu macam membuka aib sendiri. Okay, so highlight 3 subjek yang anda skor dengan baik dan berkaitan dengan jawatan yang dipilih. Ini untuk menjadikan section subjek ataupun akademik tadi impactful lah. Berbanding anda cuma letak nama ijazah dengan pointer dan nama universiti, dia tidak begitu, dia macam biasa-biasa aja kan. So macam yang mungkin ada 1000 lagi graduates yang dengan sama degree dan juga lebih kurang pointer. So untuk anda lebih menyerlah, masukkan 3 subjek tadi lah. Mana tahu compare UMS dengan IPT lain, UMS ada satu subjek yang lebih diperlukan oleh jawatan tersebut. So itu ada kelebihan lah di situ. Okay, boleh faham? Kalau boleh faham setakat ini, boleh tekan button 3. Saya mau pastikan saja tidak ada yang tertidur kan. Boleh tekan button 3 yang di TikTok. Di ruangan komen tekan nombor 3 kalau anda okey dan saya boleh teruskan. Okey, masih. Thank you Habibi. Ini usahawan prono kita ni. Orang hebat. Begitu. Orang hebat masuk. Ya, boleh tinjau profil dia untuk tengok-tengok apa yang dia jual. Sempat lagi kan. Okey. Kemudian nombor 5, apabila di mana pengalaman jelas. Okey, untuk bahagian job experience, working experience, kenalah ikut kronologi bila, syarikat mana di mana dan apa jawatan yang dipegang. Okey, itu saya rasa anda sudah hadam lama. Jawatan, syarikat, bila ada. Yang menjadikan resume itu hambar apabila anda list down tugasan itu terlalu general. Sebagai contoh ya, pengalaman business online, dropship. Okay, so dia punya pengalaman situ ialah menjual produk kesihatan, berhubung dengan pelanggan. Itu general. Okay? Yang impactful macam mana puan? Yang impactful bila anda masukkan numbers ataupun fakta. Sebagai contoh, membuat jualan 1 juta dalam sebulan. Sepanjang anda melakukan bisnes online tu. Okay? Ataupun mengendalikan 37 orang pelanggan dalam tempoh 3 bulan. Itu menunjukkan fakta dan data yang boleh membuka luaskan mata majikan semasa membaca pengalaman kerja tu. Wah, bukan alang-alang. Dia jual dropship lipstick. Tapi dia buat sales sampai 500,000 juta. Boleh tahan? Mungkin dia boleh kita offer ataupun kita berduga. Tengok skill dia macam mana. Itulah sebagai contoh. Okay? Jangan sekadar menyenaraikan sahaja kerja-kerja yang dibuat. Begitu juga kalau anda masukkan pengalaman internship. Okay, masukkan pengalaman internship. Kena senaraikan apa kerja yang dibuat dan masukkan fakta. Sebagai contoh lah anda di bawah section admin. Okay. Biasalah kalau standard tu menguruskan file dan rekod. Mengendalikan counter. Boring kan? Okay, untuk menjadikan dia tidak boring dan impactful, menguruskan 37 file berdaftar dalam tempoh 1 bulan. Gitu barulah. Ataupun menguruskan counter dan mencapai sasaran 300 pelanggan setiap tahun. Contoh begitulah. So kalau ada numbers dan fakta tu dia lebih impactful. Kalau sekadar menyenaraikan tugasan itu, kita boleh copy paste saja tu di Google kan. So kita tidak mau begitu. Okay, boleh ya? Okay, so jangan buat lagi dosa-dosa yang lama. Kemudian yang keenam, setiap yang anda kongsikan pengalaman, pencapaian segala anak beranak tadi tu, mohon susun ikut kronologi yang terkini sehingga yang dulu-dulu. Kenapa penting ni puan? Bukan kalau dia baca dia nampakkan juga. Okay? Kenapa perlu susun kronologi? Sebab macam saya cakap awal tadi, majikan mungkin akan terima ribuan resume. So cara dia screen tu mungkin boleh jadi dia akan ambil paling atas sahaja. Okay, dia buka yang ni punya nampak okay dia pergi counselling tahun 2023. Okay, next ni si Reza SPM 2020. Rupa-rupanya dia ada degree tapi dia letak SPM di atas. Jadi nanti dia baca SPM saja ni. Okay, buang. Nah, habis. Dah boleh sudah kita gustan itu, dah boleh undur sudah. So kena pastikan kronologi terkini yang tertinggi letak paling atas ikut kronologi. Sebab boleh jadi majikan akan screen sangat laju dan hanya ambil yang teratas.
Sebab saya jumpa memang masih jadi trend yang susun tidak ikut kronologi terkini. Bila mungkin majikan tengok paling atas, alamak, dia ni di sini saja. Boleh jadi. So itulah kenapa anda perlu letakkan yang terkini ataupun tertinggi di paling atas. Okey ya? Kalau ada bantahan kita boleh debatkan di hujung nanti. Okey. Alright. Kemudian yang ketujuh, job description yang jelas menunjukkan kompetensi semasa bekerja. Saya rasa ini saya sudah terangkan tadi secara tidak langsung. Yang ke-8, pengalaman dalam resume tempoh 5 tahun terkini. 5 tahun saja. Kalau resume tahun ini anda buat, jadi pengalaman yang sejak tahun berapa boleh diambil resume Encik Helmi? 5 tahun. 5 tahun tolak berapa tu? 2018. 2018. Okay, so yang sebelum 2018 sila lupakan. Sila keluarkan dari resume. Okay, zaman-zaman tadika tu kamu wakil sampai peringkat kebangsaan, joget Zapin, peringkat tu tak payah. Okay, tidak payah masukkan. Masukkan 2018 ke atas saja untuk 5 tahun bagi resume tahun ini. Melainkan, okay, Sakinah, Syakira, melainkan kalau adalah pencapaian walaupun sudah 7 tahun tapi dia masih lagi relevan dengan jawatan ini, mohon. Sebagai contoh, pemenang pertandingan Power BI tahap expert antara universiti peringkat dunia. Walaupun 7 tahun dia masih memberi impact kan? So masukkanlah. Boleh dimaafkan sebab dia punya validity ataupun dia punya impact tu masih ada. Okay. Puan Anita cakap kalau lebih 5 tahun tu kira hangus. Jangan kamu menghanguskan diri ya. Sebab kita mau jimat masa majikan, jangan bagi dia baca berjelas-jelas sangat. Alright. Okay. Sini saya mau kongsi beberapa sumber. Mungkin selepas ini boleh kita akan ada feedback form. Feedback form tu nanti anda boleh isi dan boleh daripada senarai bagi feedback form tu saya akan kongsikan salinan PDF inilah supaya anda boleh pergi ke pautan-pautan yang saya kongsikan itu. Saya takut TikTok marah saya ni kalau saya sebut. Okay, jadi anda boleh pergi ke sumber-sumber ini. Pertama di atas itu adalah sumber anda boleh berkreativiti untuk mewujudkan resume. Yang kedua tu, adalah apps di mana anda boleh generate resume secara spontan ataupun secara automatik. Dan yang saya suka yang nombor 3 tu. Yang di TikTok tak nampak labakan apa yang saya cakap, tapi bolehlah bayangkan. Isi feedback form, nanti kita boleh bagi salinan slide. Yang ketiga, anda boleh explore. Dia turut memberikan generation ataupun resume generation, boleh explore. Dalam perkongsian mengenai yang nombor 3 ini, saya ada sebutkan macam mana kita generate resume menggunakan nombor 3 tu. Alright, resume kreatif. Ni kalau ada rezeki kita kongsikan di hujung nantilah. Resume kreatif ni saya jumpa di pautan yang nombor 3 tu, di situ. Dan saya tengok cara dia paparkan kemahiran dan pengalaman tu sangat kreatif. Jadi bila dia sangat kreatif, saya rasa macam terkesima dan mungkin anda boleh gunakan untuk permohonan jawatan yang memerlukan anda menunjukkan skills, kreativiti ataupun portfolio. So nanti kita akan cuba kongsilah di hujung. Alright, ini adalah senarai tools yang boleh bantu anda untuk buat resume. Mungkin bersemangat dan teruskan. Banyaknya. Memang banyak ya tuan-tuan, puan-puan. Banyak sangat. Zaman anda ni zaman yang everything hujung jari. Zaman saya dulu mana ada ni tertungging-tungging membuat resume. So walaupun senang, make sure konten itu datang ikhlas dari hati. Bukan auto generate, bukan copy-copy dari mana-mana, datang dari hati. Sebab dia memang AI powered resume, maksudnya adalah intelligence dia tu kan membantu anda untuk generate resume, tetapi masih memerlukan anda mengisi konten yang relevan. Jangan pula mentang-mentang senang, asal-asal saja kan orang sahabat bilang. Saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya Encik Helmi. Apa yang saya paparkan ni ialah pautan untuk anda berkumpul. TikTok band saya. Untuk anda berkumpul
di mana melalui platform ini kita akan kongsikan maklumat-maklumat pekerjaan, maklumat latihan upskilling. Saya percaya yang tengah latihan industri sekarang ni belum lagi rasa itu pressure mau cari kerja. Okay? Jadi walaupun belum ada pressure, joinlah siap-siap supaya bila sampai masa anda dapat seruan untuk cari kerja tu, anda boleh buka ni tudung saji ni. Ni ibarat makanan-makanan di bawah tudung saji, tinggal buka macam-macam menu di dalam. So anda kena join untuk anda sentiasa diberikan maklumat terkini tentang program-program upskilling, peluang kerja ataupun peluang-peluang usahawanan yang ada untuk anda grab. Bukan sahaja ketika anda bergelar pelajar, tapi bila anda sudah bergelar alumni 2-3 tahun selepas ini pun masih saya rasa platform ini relevan untuk anda. So jangan sombong, tinggallah join dan saya yakin ini akan sangat bagi manfaat lah. Okey, yang seterusnya ini adalah pelbagai platform PKP. Anda boleh join. Kami ada di merata-rata platform, so boleh orang cakap agak mustahil lah untuk anda tidak mendapatkan pertolongan bila perlu. Macam di awal tadi Encik Helmi sebut, kalaulah anda rasa macam kenapa Bania 10 sudah resume aku hantar, dah ada yang memanggil temu duga. Mungkin resume anda ada masalah. So cuba boleh hubungi saya melalui pautan yang ada untuk saya bantu mungkin review. Tapi mohon maaf kalau ada yang share mungkin respon saya tu agak lewat 1-2 hari sebelum, atau boleh jadi tiba-tiba seminggu belum lagi menjawab. Tolonglah follow up saya, tak terlepas pandangkan email yang banyak. Okay, so, jangan merajuk habis. So thank you. Daripada saya, kurang lebih mohon maaf, saya orang yang masih juga belajar, sekadar berkongsi berdasarkan pengalaman saya di PKP. Alright, thank you. Back to you, Encik Helmi. Alhamdulillah. Thank you very much kepada Puan Nurul Fatihah untuk perkongsian yang sangat-sangat ringkas tapi sangat padat dan berguna untuk kita ya guys. Jadi jangan sia-siakan peluang yang ada, ilmu-ilmu yang kita dapat ini gunalah, aplikasikanlah dalam resume kamu. Okey, kalau ada pertanyaan tadi mungkin ada yang terlepas pandang, ada resume kamu mau minta review, jadi tolong bolehlah kontak ke pautan-pautan link yang ada. Okey, kamu sudah scan-nya tadi kan? Komen-komen dulu. Terima kasih Puan penceramah manis. Terima kasih Abang Anita. Menarik perkongsian lah sangat. Perkongsian petang ini ya. Okey, sekarang adalah sesi Q&A kepada semua yang ada tengah tengok ini. Bolehlah kita ambil masa dalam 10 minit saya bagi masa. Sebab kita punya maksimum hanya 1 jam. 10 minit untuk kamu tanyakan soalan apa-apa sahaja yang terbuku yang di pikiran kamu. Okey? Terima kasih Puan, terima kasih Encik Wani atas sudi. Okey, Encik Helmi, kita pergi laju sikit. Saya takut masa tak sempat kan. Saya tengok banyak soalan tu. Okey. Mana yang saya boleh tangkap, saya terus baca dan respon. Mana yang mungkin saya terlepas, minta bantuan Encik Helmi. Dan minta tolong juga saya nampak tadi ada technical show terus komen. Okey, boleh juga. Technical, boleh showkan komen yang ada. Okay, saya cuba respon dulu yang di TikTok. Mana tadi? Saya nampak satu soalan. Harap masih ada lah. Ataupun bantu saya up 9 soalan. Sebab mau scroll ni macam krem jari kita. Soalan daripada Abok James. Miss, nak tanya. Kalau job description bahasa English, resume kena pakai English atau Malay? Okey. Soalan yang bagus dan soalan yang biasa saya terima. Kalau buat resume bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Okey, memandangkan selalunya company swasta ni melibatkan cross culture, cross bangsa dan juga mungkin melibatkan company multinational, adalah sangat disarankan untuk resume anda dalam bahasa Inggeris yang boleh difahami oleh semua jenis bangsa lah kan. Okay, especially kalau ikut soalan tadi, job description in English. Maksudnya iklan tu dalam bahasa Inggeris. Exactly. Resume yang anda submit kenalah dalam bahasa Inggeris. Sesuailah contoh lah kan, kita pergi yang anak si
Pak Abu kan datang dia punya ni bagi pantun, kena balas pantun. Takkanlah bagi pantun balas dengan lagu kan, so tak sesuai. Perumpamaan macam jauh sangat kan, macam lapar sangat sudah tu. So senang cakap, kalau iklan dalam bahasa Inggeris, job description dalam bahasa Inggeris, resume dalam bahasa Inggeris. Okey. Okay ya? Okay. Itu jawapan untuk abang-abang James tadi ya. Sebab dia ada tertanya kenapa dia tak baca komen tadi. Jadi terjawab soalan untuk abang-abang James. Thank you atas soalan itu. Okey, kita soalan yang seterusnya. Adakah relevan untuk fresh graduate negotiate salary? Lagi-lagi untuk jawatan luar bidang pelajar. Okey, ni kita keluar topik sikit ni, bila negotiate salary ni di dalam sesi temu duga kan. Okey, untuk resume selalunya di dalam iklan itu ada yang paparkan gaji yang ditawarkan. So, apabila anda masukkan expected salary di dalam resume, kenalah tidak terlalu jauh daripada yang ditawarkan. Contoh dia buka 2,500, anda boleh expected salary sana 2,800. Ataupun biarlah match dengan yang ditawarkan 2,500. Supaya menyenangkan hati majikan. Kalau tiba-tiba lah dia buat iklan 2,500 expected kamu sana 4,000, begini-begini mata makan. Okay, so sesuaikan dengan offer. Kalau langsung tidak dinyatakan dan anda mahu negotiate lebih dahulu, walaupun saya rasa itu agak kurang dari segi adabnya, okay, bila tidak diceritakan ataupun dalam job description tidak ada, saya rasa tidak ada keperluan untuk menyatakan dalam resume. Melainkan kalau anda dipanggil dalam temu duga, dibuka ruang untuk negotiation, boleh dipersilakan, dan make sure anda buat research macam mana skills untuk negotiate. So ini skills yang kita kena cerita di episod akan datang. Okay. Negotiate ada kaedah dia supaya anda menang negotiation tersebut, supaya tidak nampak dia ni fresh graduate minta gaji lebih-lebih. So ada cara dia lah. Okay. Alright. Okay. Harap tu membantu. Menjawab soalan Yunisha ya. Thank you Yunisha. Okay, soalan seterusnya daripada Nick Wani. Okay, kita boleh baca sini lah. Untuk fresh graduate, adakah lebih bagus untuk go for upskilling program seperti GIS Petronas, Shell Graduate Trainee Program dan sebagainya, atau go for permohonan kerja terus? Mohon pencerahan. Okay. Bila kita grad ataupun sudah selesai perjuangan 3 tahun, 4 tahun, selalunya harapan kita memang untuk bekerja kan? Okay, so kalau pendapat secara peribadi ataupun mengikut waras experience saya lah, kalau anda berpeluang untuk memohon pekerjaan terus, dipersilakan. Adalah lebih baik untuk anda segera mendapatkan pekerjaan pertama. Walau bagaimanapun, sebagai contoh inisiatif PKPKP, inisiatif KPT dan sebagainya, kita sediakan pilihan selain daripada terus bekerja. Untuk upskilling, protege dan sebagainya, training, graduate program macam Helbat. So ini adalah untuk pilihan mereka yang mungkin satu, belum ada rezeki untuk bekerja. Kedua, untuk orang yang rasakan dia perlu memperkayakan diri ataupun dia rasa macam bila dia buat resume itu kan hambar dari segi skill. Rupa-rupanya sudah belajar 4 tahun, skills ini pula yang sangat diperlukan dan saya tiada. So go for it. Okay. Kalau saya dari segi strategi, boleh start job hunting pada masa yang sama, join program upskilling. Sebab setakat kami menganjurkan program-program upskilling, tidak ada program yang menyekat anda untuk menamatkan penglibatan untuk bekerja. So tidak ada orang cakap kerisauan yang begitu perlu dipertimbangkan lah. So pergi sahaja mana yang ada di depan dululah. Okay, kalau saya tengok keadaan kita biasa bila kita offer program-program upskilling, kebanyakan pelajar risau bila saya bekerja nanti saya boleh lari kan ya. Okay, so benda itu mungkin berbeza mengikut industri yang menawarkan. So kena ambil tahu perkara itu di peringkat awal supaya tidaklah jadi keadaan sudah join separuh jalan saja lari macam itu saja kan. Kita takut ada impact dari segi contohlah join program Petronas, baru 2 hari lari sudah dia. So itu sangat tidak proper dan mungkin kita tidak mahu anda menjadi
bahan perbincangan yang negatif di peringkat industri, ataupun mungkin kita di PKP terima aduan pelajar UMS ni baru 2 hari lesap sudah. Tiada surat, tiada apa, tiada inform, lesap. Kita tidak mahu situasi itu berlaku lah. So mohon tanyakan prosedur lebih awal supaya anda bersedia walaupun apa keputusan yang anda buat masa akan datang. Harap tu membantu lah kan, macam berjelas sikit. Okay. Jadi kita nampak situ agak Silakan. sangat penting research sebelum kita membuat keputusan dalam apa-apa juga pun. Termasuk pekerjaan lah. Jadi dalam pekerjaan ni memang sangat-sangat di mana kita sudah satu langkah ke arah kita punya kerjaya already. Okay? Mau stay ni untuk next episode kata Chelsea. Boleh. Nanti kalau ada apa-apa akan diwar-warkan juga untuk next episode. So kita sedia maklum ini merupakan siri ke-6 sudah kan Puan Nurul? Untuk resume saja ke-6. Nanti kita akan buat jugalah untuk interview punya tips. Okay, interview ni selalunya kita akan buat bila di penghujung tahun ataupun semasa career fair punya event lah. So Chelsea, follow kami rapat-rapat ya supaya tidak ketinggalan kereta api. Betul. Okay. Okey, apa-apa pun thank you sangat-sangat kepada yang sudah mampir pada sesi pada hari ini. Jadi kita masih ada soalan ke? Saya bagi satu peluang lagi soalan sebelum kita tamatkan kita punya program pada hari ini. Mungkin kita Di boleh TikTok saya nampak macam ada ya. soalan. Oh, okey. Kita scroll terlebih dahulu, kita cari. Adakah itu soalan yang baru atau sudah lama? Saya tak pasti. So, scroll saja dulu kalau ada. Di Facebook sudah habis screen. Nampak tadi macam banyak yang limpas ni. Teknikal ada nampak soalan yang nampak. Okey, ini daripada Wenli Choi. Soalannya di sini berbunyi, betulkah mitos tu kalau buat resume ikut tema warna syarikat? Contohnya macam Petronas, tema warna hijau, kita buat resume pun guna warna hijau. Apa pandangan Pak? Okey, ni soalan jarang dijumpa. Ini soalan yang hebat walaupun tentang satu yang Cik Welly. Okey. Respon? In terms of psychology, yes. Itu akan menangkap perhatian majikan. Kenapa? Satu, saya percaya mereka akan dapat info bahawa calon ini alert tentang industri yang dipohon. Calon ini extra sensitif berbanding calon yang lain. Dia lebih doing more research ke ataupun lebih bersedia berbanding calon lain in terms of psychology lah. Okay, bila anda buat begitu, calon lain mungkin hitam putih ataupun warna lain. So yang calon ini lebih nampak lebih close ataupun lebih study. Itu akan mungkin memberi extra marks kepada anda lah. Tapi jangan juga warna dia cantik sudah isi dia nak. Okay. Rupa paras diambil kira, tapi isi hatinya tu lebih penting. Begitu juga macam milih jodoh Cik Elmi ya. Cantik okey, tapi isi hati, attitude tu lebih penting lah. Macam konten-konten yang bahagian skills, bahagian experience semua tu lebih memberi pengaruh berbanding pemilihan warna. Tapi kalau tanya boleh influence ke tidak, psychologically boleh, tapi sikit. Itulah. Dia dari segi first impression kita wow, tapi bila dia deep, dia macam wow sudahlah. Okay. Dia terus tukar. Dia macam tu. Okay? Jadi kedua-dua tu amat penting lah ya Cik Wen. Termasuk first iaitu dari segi warna luaran dan juga dalamannya dari segi konten lah. Okay? Ini sudah tadi soalan tadi sudah dijawab dan saya rasa untuk yang terakhirnya sampai sini saja dulu. Okay. So jika tidak ada soalan lagi, saya ucapkan thank you sekali lagi ya pada Puan Nurul Fatihah atas kesudian berkongsi kita pada hari ini ya untuk kita punya program One Week One Industry e-Career Talk pada hari ini berkenaan dengan resume talk. Okay, kita tepuk tangan sekali lagi untuk semua. Thank you juga untuk yang hadir pada hari ini. Okay, tapi jangan lagi kamu off kerana saya mengkongsikan bahawa One Week One Industry ini masih ada lagi 2 industri yang kita belum bersama-sama. Okay, kita sudah jumpa 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 6 industri yang bersama kita, termasuk Puan Nurul lah, ada Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar. Jadi untuk next e-Career Talk kita akan adakan pada hari Isnin depan 21 hari bulan 8, yaitu bersama dengan Trainoket
berkenaan dengan upskilling dan juga reskilling training. Oke, stay tune semua. Jangan lepaskan peluang. Kalau kamu mau tengok nanti, jangan kamu cek-cek di media sosial Pusat Kerjaya dan Pembangunan Keusahawanan Pelajar. Dan juga kamu boleh tengok TikTok ya lah berkenaan dengan apa yang diwar-warkan. Oke? Dan untuk kali terakhir, tolong sharekan feedback form dan juga tolong isilah kepada semua yang hadir pada hari ini berkenaan dengan feedback kamu. Oke, untuk resume talk pada hari ini. Sekali lagi saya Muhammad Henry, saya ingin mohon maaf lah atas mungkin kekurangan saya sebagai host pada hari ini dan juga mungkin ada terkasar bahasa, yang tersakit jiwa kah, and so on. Minta maaf lah atas kekurangan saya dari sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Save your date, betul lah, Puan Anita. Jadi save your date untuk next program di One Week One Industry e-Career Talk pada hari ini. Karena dua industri ini adalah industri yang besar. Jadi jangan lepaskan peluang. Mana tahu di situ rezeki kamu. Oke? Thank you guys. Stay tuned for the next program. Assalamualaikum. Bye-bye. Oke, Facebook udah settle. And TikTok pun thank you TikTok. Helmi, jemput semua masuk. Jemput semua masuk, kita bergambar dulu. Thank you yang di TikTok. Thank you so much. Thank you yang bagi gift. Thank you yang sudi copy dan share link. Semoga bermanfaat ya. Kita jumpa di next series. Thank you. Assalamualaikum. Have a nice day. Cuma cuma nak jumpa button end live ni ya. Ya. X. Ya.